As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak. Siddiq orang yang benar, yang membenarkan Islam dengan amalan dia, atau syahid, orang yang syahid mati syahid, atau pimpinan yang adil, atau seorang yang dapat menghukum dirinya sendiri. Ditanya bagaimana seorang yang menghukum diri sendiri itu, jawabnya yaitu seorang yang berhadapan atau ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram, lalu ditolak kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ka'bul Ahbar kata Allah Ta'ala ni dia buat satu daerah daripada mutiara. Dalam daerah tu ada 70,000 kampung. Dalam setiap kampung tu pula ada 70,000 rumah. Satu daerah ada 70,000 kampung. Dalam 70,000 kampung tu, setiap kampung tu ada 70,000 rumah. Dalam tu hak duduknya ialah orang yang mati syahid, para nabi, dan juga orang-orang yang benar, yang membenarkan kehidupan dia dengan Islam lalu beramal, dan juga pemimpin yang adil, dan yang ketiga yang seterusnya ialah orang yang menghukum diri dia sendiri. Jadi orang tanya dia, apa maksud yang menghukum diri sendiri? Dia jawab, iaitu orang yang berhadapan atau ditawarkan kepadanya satu benda yang haram, tapi dia tolak kerana takut kepada Allah. Ini kita boleh tengok pada diri kita. Pernah ke tidak kita bertembung dengan satu benda yang haram, tapi kita mampu kuatkan semangat kita tolak benda tu. Mungkin orang-orang yang terdedah kepada amalan rasuah, ada orang nak bagi rasuah ke dia, dia boleh tolak. Pasal apa dia? Kerana dia takut pada Allah Ta'ala. Baik. Abu Lais berkata, saya telah mendengar ayahku berkata, Hanzalah berkata, ketika kami di tempat Nabi SAW, maka ia memberi nasihat kepada kami, nasihat yang sangat meresap sehingga hati lunak dan air mata bercucuran, dan kami sedari. Kemudian saya pulang ke rumah dan membincangkan dunia bersama isteriku sehingga lupa sama sekali suasana yang ada di majlis Nabi SAW. Kemudian saya dengar kembali, lalu berkata pada diri sendiri, sungguh munafik aku ini ketika telah berubah perasaan lunak, takut, sedih seperti itu. Lalu saya keluar berseru, nafaka Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Maka disambut oleh Abu Bakar, tidak munafik engkau hai Hanzalah. Kemudian saya masuk ke tempat Nabi SAW sambil berkata, telah munafiklah Hanzalah. Nabi SAW bersabda, tidak munafik Hanzalah. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, kami tadi mendengar nasihatmu sungguh meresap dalam hati dan bercucuran air mata dan menyedari. Tetapi ketika telah kembali ke rumah dan membincangkan dunia dengan isteriku, lupa kepada nasihatmu. Maka sabda Nabi SAW, wahai Hanzalah, andaikan kamu tetap dalam keadaan itu, nescaya malaikat turun berjabat tangan kepadamu di jalan-jalan dan berziarah kepadamu di rumahmu di rumahmu, di tempat tidurmu. Tetapi memang demikian hai Hanzalah, sesaat ingat dan sesaat lupa. Ini cerita yang popular lah.
di mana Hanzalah ni sahabat Nabi. Dia cerita, dia kata bila kami duduk depan Nabi SAW, lepas sembahyang Nabi bagi tazkirah sikit, 2-3-4 minit, kami insaf, kami sedar diri, kami berasa semangat nak amal gitu gini, kemudian kami sampai perangkat kami menangis pun ada. Itu Hanzalah punya cerita. Tetapi bila dia kata bila aku balik ke rumah, dia kata hilang benda tu. Jumpa bini je, hilang. Dia kata apa yang Nabi cakap tu hilang, tak teringat dia kata. Tak ingat pada akhirat, tak ingat apa ni, tidak sedar diri, tak insaf, tak ada berasa semangat balik nak baiki diri. Maka sehinggalah dia kata apa dia, bila dia berada dalam situasi begitu, maka dia pun kata apa dia keluar, dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata nafaqah Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Maknanya dia menghukum diri dia sendiri. Dia kata aku ni munafik. Dalam masjid comel, ada kuliah teringat kepada Tuhan, ada kalanya rasa sebab, ada kalanya insaf diri, sedar diri. Tapi bila keluar daripada masjid, bila keluar masjid, temu anak isteri habis hilang. Lepas kuliah maghrib tu semangat, kebetulan ada tazkirah yang bagus ke apa benda, semangat nak ubah diri, balik-balik tengok TV habis. Buka channel apa tu, 108 ke 801, cerita Hindustan ke apa benda, habis hilang. Jadi suasana tu Hanzalah kata apa dia, kalau inilah keadaan, dia kata telah munafiklah Hanzalah. Dia kata kepada Abu Bakar, jumpa sahabat tu, dia kata nafaqah Hanzalah. Abu Bakar kata tidak, dia kata Hanzalah tak munafik. Last kali dia jumpa Nabi, dia kata nafaqah Hanzalah depan Nabi. Nabi kata apa benda pula ni, maknanya memunafikkan diri sendiri. Dia hukum diri dia sendiri depan Nabi. Nabi pun tegur lah, tanya apa benda pula cerita dia, sampai engkau kata engkau munafik. Dan sahabat Nabi pun kenal Hanzalah ni memang hebat, memang orang hebat. Takkan tiba-tiba jadi munafik. Munafik ni pula bukannya boleh cerita ke orang, dia diam. Munafik ni dia diam, duduk dalam masjid, dalam hati dia penuh dengan kebencian dia pada Islam. Bukan nak dengar sangat kuliah, tetapi dia sedang mencari apa benda nak itu, nak dikomplain ke ataupun nak yalah, adalah itu munafik dia tak cerita saya ni kerja saya nak dengar ceramah yang rasa tak betul dari sudut kehendak orang, bukan kehendak Allah Ta'ala. Macam saya ceritalah, sepatutnya kalau nak mendengar tu betul, orang ini tak betul ni. Lepas ustaz bagi ceramah ke benda, jumpa dia ustaz ayat tadi tak betul, ustaz baca, itu sepatutnya begitu. Jadi munafik ni dia tak cerita. Tapi Hanzalah ni dia kata apa dia, nafaqah Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Nabi kata tidak, tolong cerita kepada aku, kenapa sampai perangkat engkau kata engkau telah munafik. Dia pun ceritalah kepada Nabi SAW. Dia kata ya Rasulullah, dia kata tadi aku dengar nasihat engkau, dia kata meresap dalam jiwa aku, terkesan, menyedarkan aku siapa aku, menyedarkan aku di mana tahap aku sekarang ni, dan sehingga aku berasa nak berubah, sampai aku menangis, dia kata, dan sahabat-sahabat lain pun menangis. Tapi bila balik ke rumah berjumpa dengan anak bini, dia kata hilang habis, dia kata. Maka Nabi kata apa dia, wahai Hanzalah, kamu tetap dalam apa ni, andaikan kamu tetap dalam keadaan begitu, nescaya malaikat akan turun berjabat tangan ataupun bersalam dengan kau. Dia kata apa dia, wahai Hanzalah, kalaulah kamu duduk depan aku, kau menangis, insaf diri, sedar diri, lepas tu balik di rumah pun lagu tu juga kekal, dia kata, maka malaikat akan bersalam dengan kau. Tapi dia kata ya Hanzalah manusia, sebab itu kena selalu dengar benda-benda yang elok, kuliah ke, tazkirah ke, ceramah kena dengar. Berasa tak boleh dengar sekejap, apa ni lama, dengar sekejap. Dengar tu menyebabkan kamu sentiasa akan sedar diri. Mungkin hari ni kamu tak berubah, balik-balik di rumah
mana borak dengan anak bini, jumpa cucu hilang habis. Hak belajar hari ni tu hilang kerana jumpa cucu seorang dia. Kebetulan cucu duduk rumah, duduk main dengan cucu. Jadi kalau begitu keadaannya, mungkin hari ni tak berubah. 10 hari kamu datang, sebulan ada satu perubahan, itu sudah cukup. Daripada kamu duduk lara, biarkan diri hanyut, tak pernah hadir kuliah, dalam hidup tak pernah hadir, semayang berjemaah hadir tapi kuliah tak hadir, tidak mendengar tentang hukum hakam Allah Ta'ala, tentang tentang ingatan, tak ada. Ataupun setahun sekali, tolaklah yang khutbah Jumaat tu, tolak. Itu memang wajib dah. Itu pun kadang-kadang mari lambat. Baik, hak kata volunteer ni, sukarela khutbah Jumaat, khutbah raya tu wajib. Nak tak nak pakat dengar belaka, nak komen tak boleh. Baik, hak ni hak sunat. Orang panggil mari pun tak apa, tak mari pun tak apa. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha ke, setengah-setengah tempat ada kuliah duha. Jadi hak tu kalau boleh mari, lama-lama mungkin sebulan tu ada 1-2 benda yang lekat kita. Sebelum ni tak pernah baca Quran, baca, mengangkat-angkat pun baca. Timbul satu keinsafan, mari jumpa Tok Imam, Ustaz ke benda, tolong betul kita punya bacaan kita. Jadi itu pun sudah cukup. Sebab tu Nabi kata, Hanzalah dia kata, begitulah keadaan manusia, dia kata kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah. So far from